taj'alul hazana idza syi'ta sahla Allah miyassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita, di mana pada pagi ini insya-Allah saya akan mengambil beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, ya, daripada surah Al-Baqarah, di mana seperti yang saya pernah jelaskan sebelum ini dan saya telah terangkan banyak ayat-ayat sebelum daripada ini, apabila kita membaca surah Al-Baqarah, kita akan dapat melihat bahawa surah ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian besar, ya, dua bahagian besar. Yang pertama, yang menceritakan tentang pendirian ataupun nilai-nilai, perkara yang melibatkan asas penting dalam pemikiran, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua pihak ataupun dua jenis manusia lah. Satu, orang-orang yang telah gagal dalam melaksanakan perhambaannya kepada Allah, yang disebut dalam bentuk Bani Israel. Memang contoh-contoh tersebut ialah praktikal terhadap ajaran agama yang telah diselewengkan, yang maknanya akhlak buruk tu telah dilakukan, telah berlaku, ya, bukan satu teori ke ataupun larangan yang bersifat pemberitahuan saja, tapi dia benda itu telah berlaku kepada masyarakat Bani Israel. Jadi apa yang kita dapat faham di sini ialah masyarakat Bani Israel itu adalah satu kumpulan manusia, dan kalau mereka tu kalau terjadi kepada mereka perkara-perkara itu, maka perkara yang sama akan terjadi kepada manusia yang lain, kerana manusia ni lebih kurang sama sebenarnya gelagat. Kalau penyelewengan telah berlaku dalam masyarakat Bani Israel, maka yang penting di situ bukan Bani Israel, tetapi sebaliknya nilai tersebut, ya. Itu di pihak yang negatif lah, yang gagal memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perenggan pula kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan orang-orang yang telah berjaya untuk berdepan dengan ujian Allah di atas muka bumi ini dengan memikul tugas perhambaan kepada Allah. Dan contoh bagi orang yang telah berjaya ini telah diberikan dua contoh. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua ialah para sahabat. Dalam para sahabat ni dipilih satu peristiwa untuk menggambarkan ketaatan mereka, kepatuhan mereka ni, dipilih peristiwa perubahan kiblat. Jadi sebenarnya contoh Bani Israel ni pun dipilih dua juga, iaitu Bani Israel sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Bani Israel selepas kedatangan, iaitu Bani Israel yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dua contoh yang negatif, dua contoh positif, diterangkan kat situ. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada dua jenis manusia ni dengan sifat-sifatnya, pendirian mereka, maka dijelaskan dalam ayat 153, ya, mula dijelaskan tentang perincian agama. Jadi di sini terletaknya bahagian kedua surah Al-Baqarah. Bahagian kedua surah Al-Baqarah ni
lebih kepada menerangkan perincian tuntutan agama. Sebab itu kita tengok, kalau sebelum ni daripada ayat 1 sampailah ayat 152 surah Al-Baqarah ni, satu topik tu panjang cerita tentang Bani Israel, panjang daripada ayat 40 panjang sampai 124. Menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, panjang. Menerangkan tentang perubahan arah kiblat, 2 muka surat, hanya menceritakan tentang perubahan arah kiblat. Tapi selepas daripada itu, trend dia berubah kepada perubahan topik yang ketara dalam surah Al-Baqarah. 2-3 ayat dia ubah topik, 2-3 ayat dia ubah topik. Yang dapat kita faham, salah satu mesej yang dapat kita faham ialah dia nak terangkan tuntutan agama ni banyak macam tu, dalam tauhid, dalam tasawur Islam, dalam ibadah, dalam muamalat, dalam undang-undang kekeluargaan, berbagai-bagai, sehingga dalam pentadbiran pun ada diceritakan juga. Jadi nak menunjukkan bahawa binaan agama tu luas dan isu-isu yang diterangkan tu pelbagai. Okey, jadi kalau kita tengok daripada ayat 153 di situ, kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi ini tajuk apa? Tajuk berkaitan dengan, kita nampak di situ sabar dan solat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita nampak macam dia tajuk nak semayang kat situ, tetapi kalau kita baca satu ayat lagi, kita nampak bahawa topik dia ni bukan solat, fokus dia. Sebab apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah itu telah mati. Tengok, takkanlah Quran ni dia bercakap tentang solat, kemudian dia bercakap tentang jangan kamu kata orang yang telah mati itu mati. Sebenarnya bermaksud jangan kamu sangka. Wala taqulu ni jangan kamu kata secara literalnya, tapi bukan maksud jangan kamu kata orang tu mati lah kan. Lepas tu apa yang dimaksudkan sini, jangan kamu sangka. Dia nak maksud lain tapi dia kata lain. Ini dalam ilmu balaghah dia panggil, dalam bahasa Arab ada satu ilmu dia panggil ilmu balaghah, iaitu macam mana orang Arab tu cara dia menyampaikan sesuatu maksud. Jangan kamu sangka orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati. Lepas tu adakah dia tidak mati? Macam mana? Di dunia ni dia mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Dalam ayat lain Tuhan kata inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Jadi yang hidup di situ bukannya hidup di sisi manusia, tetapi hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak sedar, kamu tidak rasa dia. Jadi di sisi kita memang mati juga. Jadi isu dia apa dekat sini? Nampak tadi? Antara ayat sabar dan solat, tiba-tiba ayat orang mati pada jalan Allah. Jadi kalau kita gabungkan ayat ni untuk kita faham dalam satu topik, kita akan boleh faham bahawa wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Di sini berkemungkinan sabar tu maknanya apa? Menerima ketentuan Allah. Okey, satu. Sabar juga bermaksud berusaha. Dia mempunyai maksud usaha sabar ni. Sebab apa? Sebab kalau kita kata kita sakit, bila kita cuba berubat tak sembuh, kita berubat lagi, itu sabar. Tapi kalau kita kata aku tak nak berubat dah, ubat pun tak sembuh, maknanya orang tu telah tidak sabar. Orang yang miskin
dia kena berusaha untuk keluar daripada kemiskinan. Orang yang jahil, dia mesti belajar. Tiba-tiba dia berhenti daripada berusaha, dia belajar. Itu tidak sabar. Bukannya sabar tu orang yang tidak berusaha. Jadi di sini dia lebih kepada usaha. Wassalah, dan solat. Sabar, berusaha, dan solat tu ada dua makna dalam Al-Quran. Satu makna bahasa, maknanya ad-du'a, doa. As-salah juga maknanya semayang. Jadi kalau kita ambil di sini makna dalam Al-Quran, dia menggunakan dua-dua makna. Salah satunya makna solat, maknanya doa. Satu maknanya semayang, yang kita semayang lah. Jadi bila Tuhan kata wa aqimus salah, dan dirikanlah solat, bukan maknanya berdoa lah, tapi bermaksud dirikanlah solat, semayang. Tapi kat sini dia mengandungi dua makna, boleh belaka. Tapi salah satu makna yang lebih sesuai ialah berdoa, iaitu mintalah pertolongan dari Allah dengan berusaha dan berdoa. Faham tak? Sebab apa dia mukaddimah macam tu? Sebab dia nak cerita tentang orang yang mati pada jalan Allah. Ketika berbincang tentang jalan Allah, perjuangan, jadi topik sebenar kat sini ialah topik perjuangan. Berjuang pada jalan Allah. Dan Al-Quran terus pergi kepada satu kesan dalam pengorbanan dan perjuangan ni ialah mati. Walaupun sebenarnya tidaklah semestinya orang yang berjuang pada jalan Allah itu akan mati. Perjuangan, sesuatu usaha, sesuatu sumbangan ni, dia tidak berakhir dengan mati, dibunuh macam tu. Banyak, maknanya orang yang menjalankan dakwah, orang yang menyebarkan ilmu, tak semestinya siapa yang menyebarkan ilmu akan mati dibunuh, tak ada. Tapi Al-Quran pilih di sini satu situasi paling buruk ataupun ujian yang paling berat, dia sebut. Sering kita bila baca Al-Quran, kita kurang faham maksud Al-Quran tu disebabkan kita fokus kepada apa yang disebut secara literal. Apabila kita fokus ke yang disebut secara literal, kita kurang faham. Contohnya kat sini, kita akan fokus orang yang terbunuh sahaja yang mendapat kelebihan menyumbang pada jalan Allah. Sudah tentulah tidak tepatlah. Sebabnya bukannya setiap perjuangan itu berakhir dengan orang itu dibunuh. Tapi Al-Quran dia menyebut satu situasi yang paling untuk memasukkan ke semua situasi yang di bawahnya, yang tak sampai ke tahap tu. Orang yang menyumbang, dia mungkin dia mengorbankan kecintaan dia. Kalau dia menyumbangkan harta, perasaan sayang pada harta, dia berkorban kat situ saja. Ada orang mengorbankan masa, ada orang mengorbankan tenaga, ada orang mengorbankan mungkin keegoan dia kan. Kalau tahap kita yang nak belajar ni, mungkin pengorbanan kita kena korbankan ego. Sebab apa? Sebab bila kita belajar nampak macam kita tak pandai, orang tahu kita tak pandai. Okey, tak apa, orang tak pandai, tak ada masalah bagi aku. Kerana pengorbanan tu berlaku, tetapi tak adalah sampai kena bunuh. Yang Tuhan sebut pengorbanan kena bunuh tu ialah yang maksima. Tak adalah pengorbanan lebih dahsyat selain daripada kehilangan nyawa. Ya, nampak kat situ. Ya, tapi dari fokusnya apa? Fokusnya sebenarnya Tuhan nak kata kemuliaan orang yang menyumbang pada jalan Allah fi sabilillah. Jadi dia nak kata kuatkanlah diri kamu tadi itu dengan apa? Dengan sabar, teruskan, dan solat. Berdoalah pada Allah. Jadi apakah solat di sini tidak masuk semayang? Semayang pun sejenis juga, maknanya menguatkan juga. Tapi kalau kita kata doa dari sudut as-salah bermakna doa, maknanya mudah faham kat situ. Jadi ayat tu sebenarnya bukanlah ayat yang dua ayat yang berbeza. Ni topik solat, ni topik
menyumbang pada jalan Allah. Tak, dia satu topik lagi. Nampak kat situ. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu di sini juga dia bukan bermaksud berdoa. Ista'in di sini mintalah pertolongan di situ, sebab dalam bahasa Arab perkataan ista'in di sini boleh membawa maksud jadikanlah. Buktinya dalam satu hadis Nabi SAW, apabila sahabat mendengar apa yang Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata ista'inu biyaminik. Ista'inu biyaminik. Ini ista'inu juga. Ista'inu maknanya gunakanlah tangan kamu. Nabi nak mengisyaratkan kepada tulislah. Dia satu ketika Rasulullah SAW dia larang orang tulis hadis. La taktubu anni syai'an, jangan kamu tulis daripada aku sesuatu pun. Aku bercakap ke apa pun jangan tulis. Illal Quran, kecuali Quran saja. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Sesiapa yang menulis daripada aku selain daripada Quran, hendaklah dia padamkan. Itu di awal Islam, larangan menulis selain daripada Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW bercakap, sahabat nak tulis, dia tak bagi. Sebab dia takut nanti orang ni buat nota, dia bercakap, orang ni buat nota. Kalau orang tu mati, orang belakang akan confused. Ni hadis Nabi ke ayat Quran ni? Dia ni tulis ni. Dia jadi macam tu. Sebab penulisan pada masa awal Islam tu, penulisan tak banyak lagi. Sahabat tak pandai sangat menulis, dan dalam masyarakat Mekah pada masa tu orang menulis ni tak ramai. Tapi selepas hijrah, para sahabat dah, orang-orang muda dah masuk Islam ramai, orang-orang yang pandai menulis pun dah banyak. Maka dia kata tulislah. Jadi di situ. Tapi nak katanya penggunaan perkataan ista'inu tadi itu bukanlah bermaksud mintalah pertolongan dalam bentuk berdoa saja, tapi gunakanlah, jadikanlah. Jadi di sini sesuailah dia menggunakan ista'inu bis sabr. Jadikanlah sabar dan solat sebagai suatu yang menguatkan kita mencapai objektif kita. Kita nak mencapai sesuatu, kita kena ada sabar dan solat. Apa sabar? Usaha dan doa. Macam tu. Okey. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ditekankan orang yang sabar. Sebab apa? Sebab itu kalau kita tengok dalam kehidupan para sahabat, mereka sangat faham bahawa doa dan tawakal tidak membawa kepada seseorang itu tidak perlu berusaha. Pada zaman Nabi, orang jelas benda ni, tak ada kekeliruan. Bila kelirunya? Selepas zaman sahabat berlaku kekeliruan. Ada aliran pemikiran yang menganggap bahawa tawakal menyebabkan tak payah berusaha. Mereka sudah keliru tentang apa maksudnya menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah dari sudut takdir, keputusan, tapi dari sudut usaha. Jadi kekeliruan itu timbul selepas zaman sahabat. Okey. Oleh itu dalam isu mengembangkan ajaran Islam, membawa kemakmuran kepada manusia, mengubah sesuatu yang tidak baik, ini juga kena usaha dan berdoa kepada Allah. Bukan dalam isu macam kita nak senang, daripada susah kita nak senang. Kita kena berusaha dan bertawakal dalam semua usaha. Jadi salah satu usaha ialah dalam usaha fisabilillah. Orang pergi kerja pun ada juga mati mencari rezeki, tapi Tuhan tak sebutlah kat sini, sebab mencari rezeki ni dia naluri kemanusiaan tu dah kuat. Itu persoalan kehidupan. Nabi SAW dia bawa satu isu ni isu keagamaan.
Sebab tu dia lebih kepada dakwah kat sini. Bukan bermaksud orang Islam ni dakwah saja kena usaha dan tawakal, bukan. Semua benda, tapi disebut di sini isu berkaitan dengan perjuangan pada jalan Allah, kerana isu inilah yang sering manusia abaikan dan sukar untuk manusia ni melihat dengan objektif. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak sedar. Okey, dalam masyarakat kita ni ada beberapa kekeliruan lah tentang orang yang mati pada jalan Allah ni. Satu, ramai orang menyangka orang yang mati pada jalan Allah ni ialah orang yang dibunuh di medan perang saja. Sebenarnya bukan. Orang yang mati pada jalan Allah ni semua orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik. Dia tu berada pada jalan Allah lah. Bukan nanti pergi perang, mati kena bunuh, barulah mati syahid. Itu dari sudut istilahnya dia panggil syahid ma'rakah. Itu saja. Sebab apa? Sebab dia ada hukum khas kat situ. Hukum dia apa dia? Orang yang mati pada di medan perang ni dia tidak dimandikan dan tidak dikapankan. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu kemuliaan. Tak mandi ni bukan satu kemuliaan, tak dikapankan bukan satu kemuliaan. Imam Malik paling baik dalam menganalisis hadis berkaitan dengan orang yang mati syahid di medan perang, tidak dimandikan, tidak dikapankan. Dia kata lishtighal bil harb. Sebab apa? Dia bukan kemuliaan, tapi dia kerana sibuk dengan peperangan. Itu sebab dia. Contohnya apa dia? Saya masukkan sikit contoh tu sebab bercakap tentang orang yang dibunuh pada jalan Allah ni. Orang dalam peperangan tu adalah salah satu ya. Okey, jadi bila orang tu dalam zaman dulu, kita kena faham, kita kena imagine sikit situasi zaman dulu dia tak sama dengan situasi zaman sekarang. Sebab kenderaan tak ada. Kenderaan zaman dulu pun kuda saja. Dan orang zaman dulu dia berperang ni, dia tak berperang dalam kampung dia. Dia dikira bukan anak jantan kalau dia tu berperang di dalam kampung dia. Tak glamour lah, tak jantan lah orang panggil. Jadi kalau dia betul-betul anak jantan apa? Dia keluar daripada kampung dia, dia pergi perang di tempat yang di luar daripada kampung dia. Sebab tu perang Badar kat mana? Dia keluar kan. Perang Uhud kat mana? Dia keluar. Duduk di Madinah, dengar musuh nak datang, dia keluar. Barulah dalam perang Khandaq barulah keluar sikit kan, pergi gali parit. Sebab apa? Kalau perang dalam kampung ni orang panggil bacul lah. Macam tu. Dia tak. Jadi bila dia keluar tu jauh, kalau mati macam mana? Takkan nak pikul bawa balik. Mati seorang tak apalah. Kalau mati 10 orang, 20 orang, bukan ada bank jenazah zaman dulu. Lepas tu pula kain kapan ni suatu yang mewah pada zaman dulu. Kain kapan. Zaman kita tak apalah kain banyak. Zaman dulu kain ni susah nak dapat. Kalau duduk dalam perang, nak bawa makanan pun terhege-hege kan, macam mana pula nak bawa kain kapan kan? Orang pergi perang bawa senjata, fokus kepada bantuan makanan, perubatan. Kita bawa kain kapan banyak-banyak. Jadi bila tak ada kain kapan macam mana? Jadi hukum tu menyelesaikan masalah tu, iaitu tak payah kapan, tak payah mandi. Perang Uhud tu agak zaman dulu nak mandi mana? Memang masalah. Jadi sebab itulah orang yang mati di medan perang tak payah mandi, tak payah kapan. Imam Malik kata sebab susah. Dia bukannya sebab kemuliaan dia. Sebab itu pada zaman sekarang para ulama mungkin boleh mengeluarkan fatwa bahawa jenazah
tentera zaman sekarang, walaupun mati di medan perang, boleh je kapan dah mandi. Sebab apa? Dah diangkut dengan kapal terbang, helikopter, angkut balik. Dah ada perjanjian bahawa mana-mana askar yang mati hendaklah diberikan kepada pihak musuh tu. Boleh je. Sebab tu di situlah ijtihad dia panggil. Okey. Sebab tu lah hukum ni berubah mengikut zaman. Boleh faham jadi tapi bukanlah saya nak masuk dalam bab fiqh tu. Tapi apa ni dah kita sebut tu, boleh kita bincangkan sikit. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Di sini masih lagi dalam mood perbincangan tadi. Apa dia? Kami akan uji kamu dengan sesuatu berupa ketakutan dan kelaparan. Maknanya ayat 1, ayat 2, 153, 154 dan 155 ini masih lagi bercakap tentang perkara yang sama. Dia nak cakap tentang apa? Tentang perjuangan sebenarnya. Inilah kelebihan bila kita baca Quran. Kita akan jumpa ayat-ayat yang berkaitan dengan perjuangan. Kalau kita baca kitab fiqh saja, kita tak baik, kita susah nak jumpa bab perjuangan. Kita akan jumpa bab bersuci, bab semayang, bab puasa. Nampak tak di situ? Bila orang Islam ni dia kurang baca Quran, dia hanya belajar agama dengan membaca kitab fiqh, akhirnya ruh perjuangan dia ni kurang. Sebab dia melihat bahawa agama ni dari sudut pengamalan individu, pengamalan praktikal, hukum hakam. Tapi dia tidak melihat kepada dalam bentuk yang dibawa oleh Al-Quran, iaitu adanya perjuangan dari situ. Ini kelebihan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni kita tak boleh tinggal. Sebab dia segala topik tu ada. Kita tak kata jangan baca kitab fiqh tu, tapi dia menjadi cacatnya bila Al-Quran tu tidak dibaca. Bukan kerana baca kitab tu, tapi kerana Al-Quran tu kurang dihayati. Sebab teknik Al-Quran dalam mempersembahkan adunan syariat ni, dia teknik yang mukjizat. Sebab Tuhan yang atur ayat-ayat Al-Quran. Jadi fokus bukan kepada satu topik. Umat Islam pada hari ini kalau topik bersuci memang sensitif lah dalam masyarakat kan? Topik bersuci. Kalau seorang tu nak tanding pilihan raya, pergi pegang anjing, memang kalah apa hal itu. Janganlah buat-buat macam tu untuk wakil rakyat kan? Pergi pegang anjing, apa anjing najib, seolah-olah benda tu benda besar. Tapi Quran tak, persembahan dia tu akhlak, integriti dia punya. Cuba kita baca daripada awal kan, ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang munafik. Dia lebih kepada benda-benda macam tu. Dan antara yang banyak dalam Al-Quran ialah perjuangan nabi-nabi itu macam mana Al-Quran menggambarkan para rasul, para nabi. Orang yang berjuang, orang yang menyumbang, orang yang membawa mesej. Jadi bila kita tak baca Quran, mungkin kita faham Nabi itu dalam bentuk seorang yang dihormati, seorang yang dimuliakan. Sebab tu akhirnya kita lebih kepada nak memuliakan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak kat situ metod Al-Quran ni dalam menggambarkan para rasul. Kita kena, bila kita banyak baca Quran, fokus kita kepada apa? Rasul tu ialah orang yang berjuang. Rasul orang yang membawa mesej yang menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Dia berdepan dengan kaum dia berkonflik. Mari orang yang, kalau kita tak baca Quran, kita gambar Rasul ni apa dia? Insan mulia. Yang tu yang tak habis-habis nak ambil. Rasul je ambil berkat, Rasul je ni. Apa metod dakwah Rasul? Apakah mesej utama Rasul? Quran dia terangkan benda tu. Mana ada ayat Rasul ni tempat ambil berkat dalam Quran? Tak ada. Sebab tu kita kena baca Quran tu sebagai satu
Quran tak boleh tinggal. Dia menggambarkan hala tuju Al-Quran ni. Apa ya? Kitab lain tu kena baca juga, tapi Quran tu dia memberi tasawur, gambaran yang membawa hala tuju ke mana nak dibawa benda ni. Isu syurga neraka contohnya, dia nak bawa ke mana? Bukan dia nak suruh kita senaraikan apa benda ada dalam syurga, apa benda dalam neraka. Hari kiamat, Quran sebut hari kiamat tu, dia nak bawa kepada apa? Bila kita baca Quran, kita dapat benda tu. Kita senaraikan tanda-tanda hari kiamat. Jadi macam satu ni pula dah, buat nota list banyak apa ni lah, senarai hari tanda-tanda kiamat. Quran dia fokus kepada perubahan amalan. Takut kiamat ni bukan takut menggigil duduk dalam bilik tak boleh tengok orang gitu, bukan. Bunyi guruh pun kan kiamat dah. Kan? Bukan. Dia takut kepada membawa iman dan amal. Lagi bersemangat nak menyumbang, lagi semangat nak buat kerja, lagi semangat ni sebab apa? Sebab takut hari kiamat. Orang yang tak baca Quran takut hari kiamat menggigil. Bunyi guruh, nak kiamat dah. Nampak sikit, oh ini tanda kiamat. Ni duk habis gitu. Dia hilang arah tuju. Sebab tu Al-Quran tu dia membawa, dia melorongkan kita nak ke mana benda ni. Macam tu. Jadi di sini saya ambil 5 minit lagi ya. Ayat diteruskan lagi perjuangan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kami akan uji kamu dengan sesuatu yang berupa khauf, ketakutan, ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, nyawa. Maknanya kekurangan nyawa ni kematian lah. Was samarat, dan hasil mahsul. Maknanya dia bercakap tentang perjuangan. Risikonya ialah kami akan uji kamu dengan. Maknanya jika kita dalam mood ada sesuatu yang kita menyumbang, dia akan berdepanlah dengan, bukannya maknanya peperangan mesti kematian, bukan. Nampak di sini kesusahan. Tapi khauf tu takut. Takut dalam Al-Quran banyak fokus kepada peperangan. Tengok Nabi SAW berpuluh-puluh peperangan dalam hidup dia. Tapi bukan bermakna bila kita bawa Islam kita kena perang, bukan. Peperangan bukan objektif. Tapi Al-Quran ni kalau dia sebut sesuatu yang ujian Allah, dia akan yang maksima dia sebut. Tadi dia sebut apa? Mati, dibunuh. Yang paling ngeri sekali dia sebut ujian yang paling teruk. Tapi tak adalah setiap pendakwah mati kena bunuh, tak ada. Kan? Adanya mati kena banyak makan, mati sebab apa? Tak jaga, tak boleh kawan nafsu. Nampak makan je nak makan, orang mati dengan makan macam tu saja. Kan? Kesusahan bukan bermaksud mesti yang disebut tu. Okey. Wabashiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Bagaimanakah orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka sesuatu musibah, suatu benda yang buruk, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Yang kita di Malaysia ni kalau dengar orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, betul lah. Mati itu satu musibah lah kita bagi manusia ni. Pada zahirnya dia musibah, kan? Jadi kita disunatkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Kami milik Allah, kita ni milik Allah, dan kita ni akan kembali kepada Allah. Okey. Sebenarnya dia bukan untuk kata mati saja, iaitu ditimpa musibah.
Sebenarnya fokus sebenarnya bukanlah kata-kata saja. Sebab di sebalik kata-kata dalam Islam, agama Islam ni bukanlah agama yang penting kamu ucapkan. Bukan macam tu. Di sebalik ucapan tu adanya penghayatan dan keimanan. Jadi kalau Tuhan kata orang yang sabar ni, apa dia? Orang yang kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka menjadi kewajipan untuk kita faham apakah yang dikehendaki daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Macam orang nak masuk Islam, dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukannya bila kata je tak tahu apa satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam. Kalau macam tu, cetak banyak-banyak, pergi supermarket, siapa je lalu, baca, satu supermarket tu boleh masuk Islam hari tu. Bukan, dia iman dan maknanya kepercayaan di situ. Kepercayaan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Itu penting. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah. Apa maksud bila kita kata kita ni milik Allah? Apa maksud dia? Maksudnya ialah musibah yang kita terima tu bukanlah satu kezaliman Allah kepada kita, tetapi ianya adalah ujian Allah. Sebab kita ni milik Allah, Allah berhak untuk mengenakan kepada kita ujian tu. Kita kena faham itu. Inna lillah, kita ni milik Allah. Ya. Berapa orang ni hidup 10 tahun, berapa orang ni 15 tahun hidup, berapa orang ni 100, berapa orang ni 120. Inna lillah, kita ni milik Allah. Dia punya pasal, dia nak ni 10 tahun, ni 20 tahun, ni 50 tahun, 100 tahun. Itu hak dia. Kita tak boleh persoalkan. Dari sudut takdir, kita tak boleh persoalkan. Nampak? Sebab apa? Sebab inna lillah. Sebab apa aku kena benda ni, orang lain tak kena? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Benda yang kita lalui ni objektifnya kita kembali kepada Allah. Di situlah kehidupan yang sebenar, di situlah dia mengingatkan kita. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia menerima ujian, lalu dia berkata inna lillah, kita ni milik Allah. Allah berhak menguji kita. Allah berhak untuk mentakdirkan sesuatu kepada kita, dan kita ni semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi setelah kita faham benda tu, diterangkan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang berada di bawah selawat daripada Tuhan mereka dan kerahmatan. Perkataan selawat ni bukan maknanya Allahumma salli ala Muhammad tu saja. Salawat maknanya solat. Sebab itulah tadi saya tak beritahu bahawa solat tu doa. Salawat ni plural kepada solat. Jadi ulaika alaihim salawat, mereka lah orang-orang yang berada di dalam selawat, dalam solat. Solat di sini bukan maknanya solat semayang tadi, iaitu rahmat, pemberian daripada Allah. Sebab apa? Sebabnya solat bermakna doa. Doa kalau daripada bawah manusia kepada Tuhan, dia bermaksud meminta. Tetapi kalau Tuhan dia sebelah atas ke bawah, dia maksud memberi. Sebab Tuhan tak boleh minta. Tuhan tu tak layak bagi dia nak meminta apa daripada manusia. Allah berselawat ke atas manusia, Allah memberi. Manusia berselawat kepada Allah, manusia meminta. Faham tak? Bahasa Arab ni dia tak boleh faham dengan bahasa Melayu. Cara bahasa Melayu minta-minta, bahasa Arab tak. Solat belaka, solat kalau manusia kepada Allah meminta. Allah bersolat juga, tapi Allah bersolat maknanya Allah memberi. Dia terbalik. Kita jangan faham bahasa Arab ni bahasa Melayu. Sebab tu dalam bahasa Arab ada perkataan yang
berlawanan. Dia satu perkataan tapi dia berlawanan. Solat ni lah, meminta pun dia, memberi pun dia. Jual dan beli, dalam bahasa Melayu jual dengan beli kan. Dalam bahasa Arab, jual tu sendiri bermakna jual dan beli. Macam mana? Beli pun bermakna jual dan beli. Oh, pening molek kan. Dia panggil ishtirak. Satu perkataan dia ada dua makna yang berbeza. Dan lebih teruk lagi, makna tu berlawanan. Jual dalam bahasa Arab, baik dalam bahasa Arab bermaksud jual dan beli. Orang jual pun baik, orang beli pun baik juga. Okey, jadi doa pun sebab tu dalam Quran dia suruh kita berdoa. Tapi tiba-tiba dia kata Tuhan pun berdoa juga. Sebab apa? Tuhan memberi, kita meminta. Perkataan sama, solat. Sebab tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi, bersolat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang beriman, solatlah ke atas Nabi. Macam mana? Berdoa kepada Allah untuk kerahmatan Nabi. Allah memberi rahmat kepada Nabi. Malaikat juga macam kita, dia makhluk, dia berdoa kepada Allah, meminta. Jadi perkataan solat kalau pada manusia dia bermaksud meminta, tetapi jika dinisbahkan kepada Tuhan dia bermaksud memberi. Kalau ada orang kata Allah berselawat tu Allah minta, dia nak minta dengan siapa lagi? Dia tak perlu minta. Ya. Jadi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang yang berada di dalam selawat daripada Tuhan mereka. Allah beri kepada mereka dan Allah rahmati. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada di atas jalan yang benar, ialah sehingga pada mereka sanggup berkorban kepentingan-kepentingan mereka demi jalan Allah. Okey, jadi sebelum saya berhenti, mungkin tuan-tuan boleh pergi kepada ayat 158, buat homework sikit, cuba tengok. Ayat tu berubah terus, perbincangan kepada ibadat haji. Daripada berbincang tentang orang mati kena bunuh kepada ibadat haji, maknanya telah tukar topik. Sebab apa tadi tu? Saya katakan perenggan ni dia nak menceritakan tentang kepelbagaian tuntutan dalam agama. Agama ni ada perjuangan, ada ibadah, ada memberi, ada bekerja, ada ilmu, ada macam-macam. Agama tu luas dan tuntutannya pelbagai. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat sedikit perkongsian yang berguna. Saya berhenti pada ayat 157 dalam surah Al-Baqarah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 157. Kena tulis dulu ayat.